Jadi di sini cikgu akan sentuh mengenai ciri, sumbangan dia dan sebagainya lah kat situ. Untuk apa? Untuk kamu nak ingat lah. Okey. Untuk yang pertama, kita lihat dahulu kepada, kita akan lihat kepada tamadun kita akan lihat kepada ciri-ciri tamadun. So cikgu harap kalau untuk ciri-ciri tamadun tu kamu dah boleh hafal kamu dah tahu pun 6 ciri tamadun tu, di mana kalau kita ikut 6 ciri tamadun ni adalah kita kata poin utama kita. So tak nak macam mana, kamu mesti kena ingat tahu tentang 6 ciri tamadun ni. Jadi yang pertama cikgu nak sentuh mengenai ciri-ciri tamadun. So kita ada 6 ciri tamadun. Kalau kamu hafal 6 ciri tamadun ni, kalau katalah soalan dia tanya tentang tamadun Huang He contohnya. So kita boleh jawab tau berdasarkan kepada 6 ciri yang ada ni. Sebab tu cikgu kata kan dalam tamadun ni selain kita lihat pada maksud tamadun tu apa, 6 ciri tamadun ni kita mesti kena ingat dia. Okey, cikgu share screen dulu dengan kamu. Okey. Jadi kita lihat kepada 6 ciri tamadun. So dah boleh hafal belum tentang, kita akan pergi kepada ni adalah tentang kita akan tengok kepada bab 1 tingkatan 4. Dan kita akan lihat dulu mengenai ciri-ciri tamadun. Okey, dalam bab 1 ni, ciri-ciri tamadun ni kamu kena hafal. So dia ada 6 ciri. So kita kena ingat dia ada 6 ciri tamadun. Kan dalam 6 ciri tamadun ni, kan? So yang pertama, mula-mula sekali ingat apa? Pertempatan kekal. Kan? Lepas pertempatan kekal, kalau kita ingat senang je. Yang pertama kamu ingat dulu pertempatan kekal. Okey, bila lepas tu kamu tanya pada diri kamu tau. Okey, kalau pertempatan kekal maksudnya orang dah mula hidup setempat. Bila dia hidup setempat bermaksud kat situ adalah apa? Kita kata kehidupan berorganisasi ataupun kita kata organisasi sosial pun boleh. Kita kata kehidupan organisasi sosial ataupun kehidupan berorganisasi. Sama ini dua-dua ni, kehidupan berorganisasi ataupun organisasi sosial. Okay. Okey. Yang kedua, dia dah ada organisasi masing-masing, ada kerja masing-masing. Lepas tu dia berkembang lagi sampailah kawasan ni nanti dia ada pemerintah. Bila dia ada pemerintah, maka kita kena dia ada sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan ni maksudnya dia dah ada apa? Dia dah ada raja dia. Okey, sistem pemerintahan. Kemudian yang keempat, selain daripada sistem pemerintahan, dia akan ada pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan pekerjaan. Tu. Kemudian lepas pengkhususan pekerjaan, dalam aspek sosialnya kita akan lihat dia ada sama ada bahasa dan tulisan, dan akhir sekali kita ada agama dan kepercayaan. Okey. Kenapa ke-6 ni kita kena ambil tahu, kita kena tahu sebab kalau soalan kadang-kadang dia tanya mengenai ciri tamadun Mesir Purba. Contoh dia tanya mengenai ciri tamadun Mesir Purba. Kalau ditanya mengenai ciri tamadun Mesir Purba, kamu pegang kepada 6 item ni. Contoh ciri tamadun Mesir Purba, contoh dari segi organisasi sosial dia, kita kata dia mempunyai kehidupan berorganisasi. Kan? Kalau sistem pemerintahan dia, kita kata dia ada Firaun sebagai ketua pemerintah. Kan? Mesir Purba ni lain sikit, dia punya pemerintah dia, raja dia dikenali sebagai Firaun. Kalau sebut tentang pengkhususan pekerjaan,
Mana-mana tamadun sekalipun, kamu sebutlah dah wujud pengkhususan pekerjaan seperti menjalankan aktiviti pertanian dan perdagangan. Ni cikgu bagi yang mudah aja kan untuk kamu nak ingat. Pertanian dengan perdagangan. Ini aktiviti yang dijalankan oleh mereka. Sekejap, ada request masuk. Tu Jadi kat sini, kalau pertempatan kekal ni kita cerita, dia asalnya dia daripada kampung. Daripada kampung ni dia dah mula hidup setempat kan. Daripada kampung berkembang jadi bandar. So bila bandar, kamu nyatakanlah kalau tamadun Mesir Purba. Contoh bandar dia, contoh katalah Memphis. Bagilah Memphis. Bagi satu pun dah cukup. Ataupun Tebes, bagilah Tebes. Ataupun Tinis, bagilah Tinis. Maksudnya macam tu. Kan kita ikut, kita sesuaikan dengan tamadun yang ada. Jadi cikgu sarankan mula-mula kalau untuk ciri-ciri tamadun ni, kamu kena hafal 6 ciri tamadun ni. Kan? Okey, cara macam mana kita nak hafal? Kita ingat mula-mula orang dia nak bina tamadun ni, dia mesti hidup menetap setempat. Jadi sebab tu dia ada pertempatan kekal. Bila ada pertempatan kekal ni bermaksud kat sini ada kelangsungan makanan. Kelangsungan makanan ni maksudnya mereka boleh produce makanan. Mereka boleh keluarkan makanan. Maksud bila dia boleh produce makanan, contoh dia dah pandai cucuk tanam. So dia tak perlu lagi nak masuk hutan ke bergantung 100% kepada hutan. Jadi kalau dia tak masuk hutan pun makanan ada. Sebab apa? Sebab dia dah pandai bercucuk tanam. Sebab tu kita kata ciri tamadun dia adalah hidup setempat ataupun penempatan kekal di mana dah ada kelangsungan makanan kat situ, iaitu kita kata seperti apa, padi ke apa benda tanam malah yang dia tanam. Bila ada tanaman di situ, barulah kemudiannya dia apa? Dia berpindah, dia bertukar kepada bandar sebab kawasan tu dah berkembang. Akhirnya dia menjadi bandar dan kemudiannya kita kata contoh bandar tersebut, kalau tamadun Mesir Purba, ambillah Memphis. Kalau tamadun Huangho, ambillah Anyang ataupun Loyang. Kan? Kalau tamadun Indus, ambillah Mohenjo-daro dan juga Harappa. Contoh tu yang penting, yang poin utama ni antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kamu kena hafal dulu. Kan? Kalau kita sebut tentang organisasi sosial ataupun kehidupan berorganisasi, okey, kalau kehidupan berorganisasi ni tolong ingat 3 segi. 3 segi ni ini adalah hierarki dia. Hierarki masyarakat. Kalau hierarki masyarakat, kita dah tahu dah atas sekali mesti ada apa? Mesti ada raja. Bawah sekali mesti apa? Hamba. Atas hamba mesti rakyat biasa. Kan? Maksudnya macam tu, rakyat biasa. Kan? Kalau bangsawan ke apa, dia akan duduk di sini. Kan? Golongan bangsawan dia akan duduk ke atas sebelum raja. Kan? Jadi kat situ dalam kehidupan berorganisasi, ingat hierarki ni. Kita cerita setiap hierarki ni akan dapat markah. Cuma ada kes tertentu di mana hierarki dia kata golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Yang ni golongan yang memerintah. Sorry lah, cikgu contoh sikit kat sini Kan kalau kita tengok kan, kalau kat sini kita ada raja, kemudian kita ada golongan bangsawan, kemudian kita ada golongan rakyat biasa, dan di bawah sekali kita ada hamba. Kan? Setiap satu kamu cerita ni kan akan dapat markah tau. Tapi ada bahagian tertentu yang dia nyata ini golongan yang kita kata golongan memerintah. Dan ini pula adalah golongan yang diperintah. Ada golongan yang memerintah, ada golongan yang diperintah. So kita cerita je. Setiap kali kita cerita kita dapat markah. Kalau sistem pemerintahan, kita sentuh mengenai raja. Kecuali tamadun Indus je. Tamadun Indus dia punya ketua dia ialah
Siapa ketua dia? Tamadun Indus. Ialah pendeta. Kan? Untuk Tamadun Indus dia lain sikit. Untuk yang lain kita kata pemerintah dia sama je. Dia ada raja sebagai pemerintah dia di situ. Jadi itu mengenai kalau kita tengok kat sini ciri-ciri tamadun awal manusia. So mesti ada 6 ni kita ingat. Kalau bahasa dan tulisan, kita ingatlah kalau bahasa dan tulisan, kalau yang melibatkan tulisan, masih ingat tak tulisan ni? Ikut tamadun. Kalau tamadun Mesopotamia, tulisan dia adalah tulisan kuniform. Kalau tamadun Mesir Purba, tulisan dia adalah hieroglif. Kalau tamadun Indus, tulisan dia adalah tulisan tulisan piktograf. Kalau tamadun Huanghe, tulisan dia adalah tulisan ideogram. Yang ni tulisan yang kita kena ingat lah. Kalau setiap tamadun, tulisan ni penting juga kita ingat tau. Kadang-kadang dalam soalan objektif, kadang-kadang dia tanya tentang dalam tulisan ni tentang soalan objektif. Contohnya dia minta kita bagi padanan. Kan, padanan antara tamadun dengan tulisan ni, mungkin ada tulisan yang salah yang diberi di situ kan. Ada satu je tulisan yang betul ataupun dia mix up kan, dia campur adukkan tulisan tersebut. Kamu kena kenal pasti setiap tulisan ni apa padanan dia yang betul. Jadi ingat yang pertama kuniform untuk tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba kita ada hieroglif, tamadun Indus kita ada piktograf, tamadun Huanghe kita ada ideogram. Okey. Jadi dekat bahasa dan tulisan ni kamu tak tahu sangat nak cerita tentang apa kan. So kamu ceritalah mengenai tulisan ni. So kamu akan dapat markah lagi kat situ. Contoh kalau dia tentang tamadun Indus, kamu kata tamadun Indus tulisan dia adalah tulisan piktograf. Kalau soalan dia tanya ciri ciri dalam tamadun tersebut. Okey. Kemudian kita tengok itu tentang tulisan. Okey, agama. Okey, agama dan kepercayaan. Benda pertama yang kamu kena ingat adalah animisme. Dan yang kedua, percaya kepada banyak Tuhan. Percaya kepada banyak Tuhan ni kita kenali dia juga sebagai politisme. Kan, ini percaya pada banyak Tuhan. Jadi, kalau kamu keliru sekali macam mana pun kan, kamu masuk je ni benda ni, jawapan ni. Untuk mana-mana tamadun lah dia tanya kan, mengenai agama dan kepercayaan. Okey, kepercayaan dia adalah kepercayaan animisme, iaitu yang ni percaya kepada semangat alam. Maksudnya alam ni dia kata mempunyai semangat dia. Contoh, dia tengok ada busuk nampak pelik je busuk tu ataupun pokok tu nampak pelik, maka dia akan sembah pokok tersebut. Sebab dia anggap pokok tersebut ada semangat dan dia orang perlu sembah. Kan? Okey. Ini seimbas lalu cikgu just terangkan kepada kamu mengenai ciri-ciri tamadun. Ingat, ciri-ciri tamadun kamu kena hafal 6 ciri tamadun ni sebab tiba-tiba kamu jumpa soalan dia tanya ciri-ciri tamadun Mesir Purba. Jadi kamu boleh gunakan 6 poin ni untuk kamu create jawapan kamu. Ini adalah kalau kamu tengok dalam ciri-ciri tamadun dalam tamadun yang ada sangat banyak dan kamu perlu kadang-kadang untuk ciri tamadun ni dia tak banyak pun. Dia nak kadang-kadang dalam 4 markah je pun. Kan? So ingatlah dia ada dah pertempatan kekal cikgu kata tadi, bermaksud dah ada kelangsungan makanan kat situ. Kalau dia sentuh mengenai tamadun Mesir Purba, bagilah contoh bandar dia seperti apa, bandar Memphis ke apa. Kalau sistem pemerintahan, nyatakan sistem pemerintahan dia itu adalah apa, raja. Kan, menjadi ataupun memegang sebagai tampuk pemerintahan. Kalau Fir'aun, Mesir Purba, sebutlah Fir'aun. Kalau untuk tamadun Indus, dia golongan pendeta yang menjadi ketua. Kalau pengkhususan pekerjaan, cikgu dah cakap tadi pengkhususan pekerjaan, kamu boleh
fokus dia kepada pertanian dan juga perdagangan. Maksudnya di sini dah wujud pengkhususan pekerjaan. Bila wujud pengkhususan pekerjaan akan menyebabkan kualiti dan kuantiti barang akan menjadi apa? Kalau kuantiti akan jadi lebih banyak, kalau kualiti barang akan menjadi lebih baik. Sebab orang ni, kalau seseorang ni, individu ni, dia hanya tumpu kepada pertanian saja. Dia cucuk tanam je. Dia tanam padi contohnya. Jadi bila setiap tahun dia tanam padi, maka dia mahir dalam pertanian ni. Kalau hari-hari dia berdagang, so dia tahulah selok-belok tentang perdagangan. Kalau tukang pula, kalau dia ni adalah kita kata buat senjata, so dia nanti dia akan menjadi orang yang mahir untuk buat senjata. Jadi tu kita kata pengkhususan pekerjaan ni untuk setiap tamadun kamu sesuaikan dia. Tapi mana-mana tamadun mesti ada aktiviti pertanian, mesti ada aktiviti perdagangan. Kalau nak tambah lagi macam pertukangan tadi lah, mesti ada aktiviti pertukangan. Tadi nampak dengar macam ada orang bagi ni. Okey. So itu tentang ciri-ciri tamadun. Sekejap, ada kawan nak join. Itu tentang ciri-ciri tamadun. Okey. Cikgu nak tanya kamu setakat sekarang ada soalan tak nak tanya? Kalau soalan nak tanya kamu boleh masukkan dekat chat. Sebelum cikgu nak fokus mengenai proses pembentukan tamadun. Ada soalan nak tanya? Ingat ke 6-6 ni Yang penting 6 ni mesti kena ingat. Okay. Okay, kalau tak ada, yang ni yang biasanya soalan yang sangat popular dia tanya kita adalah mengenai proses pembentukan tamadun. Kalau kamu tengok dalam buku, susahnya nak hafal, banyaknya perlu hafal. Dan soalan ni biasanya dia hanya tanya dalam pembentukan tamadun. Dia hanya tanya sebenarnya dalam 4 ataupun 6 markah je yang dia nak. Yang ni dia nak 4 ataupun 6 markah. Macam mana kita nak dapat 4 ataupun 6 markah di sini? Kan, okey. Cikgu tunjuk kamu satu Katalah sekarang kita ambil dulu tentang tamadun Mesir Purba. Okey. Tamadun Mesir Purba. Macam mana kita nak dapatkan proses pembentukan tamadun Mesir Purba? Jadi yang pertama satu lagi okey. Satu lagi mengenai tamadun ni, selain daripada sungai, selain daripada tulisan, ini tulisan kamu kena ingat juga dia punya lokasi dia. Lokasi dia kat mana? Kan? Kalau tamadun Mesir Purba, lokasi dia Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Tu. Kalau tamadun Mesir Purba, Sungai Nil. Kalau tamadun Indus senang je sebab dia ikut sama Sungai Indus. Tamadun Huangho, Sungai Huangho juga. Tu, kan? Okey, kena ingat sungai ni dulu, ingat tulisan, ingat sungai. Okey. Bila kita pergi kepada proses pembentukan tamadun, kan? Benda ni kan kamu hafal konsep ni je, kamu boleh jawab semua tamadun. Okey. Yang pertama kita ingat bila dia dah membentuk tamadun, cikgu dah kata tadi ciri tamadun yang pertama tadi apa? Pertempatan kekal. Maksudnya mereka dah mula hidup menetap. Maksudnya hidup menetap kat sini, maksudnya dia pertempatan kekal lah kat sini maksudnya. Maksudnya dia dah mula buat pertempatan kekal. Bila dia buat pertempatan kekal, cikgu cakap tadi kan, bermaksud dah ada kelangsungan makanan. Kan? Okey. Di sini kita nyatakan kat sini dia hidup menetap ni kat mana? So kita akan lihat setiap tamadun ni dia akan bermula di sungai masing-masing. Jadi kalau kat Mesir Purba dia bermula di Sungai Nil. Ingat Sungai Nil. Kan? Kemudian pertempatan kekal dia bila dia hidup setempat ni dia menjalankan aktiviti pertanian.
Okey, dia menjalankan aktiviti pertanian. Okey, sekejap. Cikgu admit kawan jap. Okey, bila dia jalankan aktiviti pertanian ni, dia duduk tengok lama-lama kawasan ni dia berkembang jadi kampung. Okey, dia bentuk kampung. Daripada kampung dalam tamadun Mesir Purba ni, dia berkembang lagi, akhirnya dia menjadi apa? Dia menjadi dia berkembang lagi, akhirnya dia menjadi bandar. Kan, dia akan pergi kepada dia berkembang menjadi bandar, pertempatan kekal dia. Dia dah ada makanan apa benda semua. Kemudian dia berkembang menjadi bandar. Dan bandar tersebut nanti dah kita akan lihat nanti. Sekejap Okay, dia jadi bandar. Kemudian bandar ni dia akan berkembang dan dia akan bergabung membentuk daerah yang kita kenali dia sebagai nom, kan? Okey, daripada daerah atau nom ni nanti kesemua nom ni kemudiannya disatukan, dia menjadi pusat pentadbiran. So dia jadi pusat pentadbiran. Contoh, bagilah kat sini apa contoh? Kat sini kita bagi contoh, katalah tenis. Kita adalah tenis, kita ada Memphis, kita ada tables. Tak payah bagi semua. Bagi satu pun dah cukup. Ingat nak hafal yang mana. Dah cukup. Tu je. Kan? Jadi kat sini, kan, kalau kita kira markah yang kita dapat daripada sini, markah yang kita dapat daripada sini, kita akan dapat satu, dia memula dia hidup secara menetap. Kan? Bila dia hidup secara menetap kat mana? Dekat Sungai Nil, dan dia menjalankan aktiviti pertanian di situ. Hasilnya dia berkembang jadi kampung, kan? Kampung ni kemudian berkembang lagi jadi bandar. Bandar ni nanti dia akan kembang jadi daerah. Cuma dalam tamadun Mesir Purba, kita daerah dikenali juga sebagai nom. Kan, kemudian dia jadi pusat bandar, antaranya bagilah salah satu daripada contoh yang diberi ni. Terpulang pada kamu nak bagi apa-apa. Okey, di sini kamu akan dapat ni satu markah, ini markah yang kedua, markah yang ketiga, markah yang keempat, 5, 6, 7 dan contoh 8. Ini contoh markah yang senang je kamu nak dapat. Okey. Konsep dia kamu ingat benda ni dulu. Kan? Macam yang ni pilih salah satu je. Pilih satu dah cukup contoh kat situ. Okey. So, kita pergi kepada tamadun depan Mesir Purba, kita tengok pada tamadun Indus. Okey. Cikgu nak tunjukkan persamaan point dia sama. So kamu hanya asas dia kamu hanya hafal satu je. Tapi yang kamu tukar nanti kawasan dia dengan bandar dia. Maksudnya yang lain semua sama je. Okey. Contoh kita pergi untuk tamadun tamadun Indus. Okey, pembentukan tamadun Indus pula. Okey, untuk pembentukan tamadun Indus sama juga, dia bermula dekat mana? So mula hidup secara nomad, lepas tu mereka mula menetap. So sama kan dengan kat atas kan? Dia orang dah mula menetap, maksudnya buat pertempatan kekal. Dia orang menetap kat mana? Dekat Sungai Indus. Kan? Kemudian dia orang jalankan aktiviti apa? Aktiviti pertanian juga di sepanjang Sungai Indus. Kan? Kemudian pertempatan kekal dekat Sungai Indus ni, kan, nanti lama-lama kita kata okey, satu lagi yang cikgu terlupa juga kat sini, subur. Kenapa dijalankan pertanian di situ? Sebab di sekitar sungai ni, kawasan ni subur sebab dekat dengan air. Kan? Okey. Kemudian bila dia dah hidup secara menetap,
kawasan tersebut kemudiannya telah berkembang, dia jadi apa? Kan? So sekarang ni kita kata dia dah berkembang, akhirnya kawasan tersebut dia dah jadi bandar. Daripada kawasan kampung, kan penduduk setempat, okey, kita pergi dulu, kita letak dulu kampung. Tak kisah, dia tak ada masalah pun kalau kita ni situ. Jadi kita kata kat sini menetap, jadi daripada kawasan kampung jadi bandar, daripada bandar nanti dia teruslah antara bandar dia kita pergi ambil lah kalau Tamadun Indus, Mohenjo-daro dan juga Harappa. Okey. Ni tips cikgu nak bagi lagi kalau Mohenjo-daro dengan Harappa. Kalau soalan ditanya Mohenjo-daro dengan Harappa ni kat mana satu kedudukan dia. Kadang-kadang soalan dia bagi peta tau. Dia bagi peta dan dia minta kita labelkan Mohenjo-daro dengan Harappa. So Mohenjo-daro kat mana, Harappa kat mana. Okey. So cara kita nak ingat kan, kamu tengok Harappa dulu. Kalau katalah kita punya ayat per huruf kita kan, kita akan start dengan H dulu kan, baru kita akan jumpa dengan M. Kan? Kita akan jumpa H baru dengan M. Maksudnya kat sini, kalau dalam tamadun India, kalau ditanya X dengan Y contohnya. So, atas adalah Harappa. Bawah adalah Mohenjo-daro. Jadi nak ingat, Mohenjo-daro kamu ingat kedudukan dia dekat bawah. Kalau Tamadun Indus dia akan tanya tentang dua tamadun ni je biasanya. Kalau Harappa dekat atas, kamu tengok XY tu kat mana. Kalau X tu duduk kat atas, bermaksud itu adalah Harappa. Kalau X tu duduk kat bawah, bermaksud yang kat bawah tu ialah Mohenjo-daro. Jadi ingat kedudukan dia. Di dalam peta kamu ingat atas bawah. Atas bawah ni membawa maksud apa? Tak ada dah. Okey, atas bawah ni membawa maksud itulah kita kata dalam peta so kalau X ni kat atas tu kita tahu itu mesti Harappa. Kalau kat bawah tu dalam peta mesti Mohenjo-daro. Itu cara kita nak ingat atas bawah untuk kedudukan. Okey. Jadi tu di ni. So dekat sini pun dia akan jadi sama juga, kamu akan dapat walaupun katalah di sini kamu nak buat jawapan ni, kamu nak ikut je sebiji ayat macam tamadun Mesir Purba. Kamu masukkan di dalam tamadun Indus. Tak ada masalah, kamu tetap dapat yang samanya adalah dekat mana? Menetap kan? Ada daripada kampung tukar jadi bandar, kemudian antara bandarnya kita ada dua iaitu Mohenjo-daro dan juga Harappa. Okay, dia pun menjalankan aktiviti pertanian yang subur, dia dekat dengan Sungai Nil. Yang membeza dia hanya dua je. Yang membeza dia sekarang hanya kawasan mana? Ni kan tempat dia dan juga bandar dia. Tu je beza dia. Yang lain lebih kurang sama. Cuma dekat tamadun Mesir Purba dia ada nom. Kan dia ada daerah. Mesir Purba dia lain sikit. Yang lain sama. Kan itu untuk tamadun Indus. Kan so dia bertukar kalau kita tengok daripada dia hidup secara nomad, lepas tu dia hidup secara menetap, kan tukar pada menetap, menjalankan aktiviti pertanian kerana kawasan di sekeliling subur sebab dia duduk dekat dengan Sungai Nil, itu sumber air dia, dan kawasan tu berkembang jadi bandar, antara bandar dia Mohenjo-daro dan juga Harappa. So samalah. Kalau kat sini kamu cerita pun kamu akan dapat juga markah. Sini akan dapat 1, sini 2. Kadang-kadang kampung dengan bandar ni dia sekalikan. Sama juga dekat atas kampung dengan bandar dia sekalikan. Terpulang. Tapi kalau kita tengok biasanya nak 4 atau 6. Dan kita dah memperolehi banyak dah kat situ. 3 kat sini, 4 kat sini kan. So 5 kat sini. So kita akan dapat markah. Dah cukup, dah lebih daripada 4 markah kat situ. Dan itu untuk ni. Kalau dia asingkan kat sini, boleh asingkan. Jadi akan jadi kat sini 6 lah. Markah yang ke-6 akan ada kat sini. Dan itu untuk tamadun Indus. Konsep dia, kamu ingat yang mana yang sama tu. So kamu masuk je, tak kisah. Yang kamu just tukar je kata lokasi sungai tu dan juga bandar. Kamu nak cerita semua, contoh dia cerita tentang tamadun Indus. Kamu cerita mengenai apa yang kamu cerita nom pun masuk juga dalam tamadun, tak kisah. Kalau yang tu masuk dalam jawapan kamu pun, dia akan kata kat situ macam tak relevan je.
Dia hanya cari jawapan yang betul. Maksudnya, keyword untuk menetap dah ada, kamu akan dapat markah. Kampung bandar, kamu akan dapat markah. Kan? Pertanian, tanah yang subur, kamu akan dapat markah kat situ. Yang membezakan lokasi lah, sungai dan juga bandar. Tu je. Sebab cikgu kata ingat sungai, ingat bandar dia apa. Ingat satu bandar pun dah cukup. Okey. Dan yang terakhir, kita tengok contoh untuk tamadun Huang Ho. Pembentukan tamadun Huang Ho. Kan? Bagaimana pula proses pembentukan tamadun Huang Ho? Kan? Proses pembentukan tamadun Huang Ho ni sama juga, iaitu mula-mula dia dah mula hidup secara mula-mula dia dah hidup secara setempat. Ada kawan masuk lagi. Okay. Dia hidup secara setempat. Maksudnya dia menetap setempat. Jadi dia buat kat sini hidup secara menetap, kan? Maksudnya menetap tu pertempatan kekal kat situ. Dekat mana? Dekat sungai Huang Ho. Dia jalankan apa? Aktiviti pertanian kerana mempunyai tanah yang subur di sekitar dia. Kemudian kawasan yang hidup secara setempat ni kita kata mula-mula dia jalankan aktiviti ni, kemudiannya kawasan tu kampung ni dia jadi, kita kata menetapkan jadi kampung. Bila kampung dia bertukar menjadi bandar. Okey, daripada bandar akhirnya dia menjadi apa? So kita katalah bandar dia menjadi nanti, kalau macam untuk tamadun Huang Ho pun nanti dia akan membentuk pusat bandar dia. Tapi kalau untuk tamadun Huang Ho ni, sekejap, ada kawan masuk. Okey, untuk tamadun Huang Ho ni kita akan lihat di mana dia bandar dia. Antara bandar dia yang terkenal adalah Anyang contohnya. Nak letak loyang pun boleh juga. Tapi kalau bandar utamanya adalah Anyang lah kat situ. Kan? So, dia akan jadi sama macam tamadun Indus tadi. So, sama je kita lihat dia punya rentak dia. Okey, kalau kamu nak tambah, selain daripada aktiviti pertanian, contoh ada yang nak tambah aktiviti penternakan dijalankan. Dan dia menjalankan aktiviti peternakan pun boleh juga, tak ada masalah kat situ. Tapi asasnya cikgu nak tunjukkan dekat kamu kan, kalau ditanya tanpa bentukan tamadun, tak kisah tamadun mana pun, perkara pertama yang kamu kena buat ialah dia hidup secara setempat tu dulu. Kan? Maksudnya dia hidup secara setempat. So kalau kita tengok kita punya jawapan kita ni, kan, jawapan kita semua sama je. Simple je. Jawapan kita sangat simple. Kan, jawapan kita sangat simple. Tapi jangan buat simple macam yang cikgu tunjuk ni pula. Kamu entah-entah cikgu tunjuk simple ni kan, kamu buat simple. Jangan. Bermaksud setiap poin ni, contoh menetap ni, kita ceritalah dia mula hidup secara menetap. Maksud macam tu. Dan berlaku kita kata, so kita buat ayat-ayat, kita mestilah ayat yang lengkap. Kan. Ini semua jawapan yang sama ke atas, yang membeza dia kan apa? Antara dua jawapan ni, iaitu Anyang dan juga Sungai Huang Ho. Kan? Kan? Nampak kan? So daripada situ, ingat dulu sebab biasanya dia ni dalam 4 markah je. Standard dalam 4 markah je dia nak. Menetap dah 1 markah. Kamu sebut je hingga berkembang jadi bandar, tak sebut kampung pun kan. Hingga berkembang jadi bandar, markah yang kedua. Kan? Lepas tu antara kita kata bandar, kamu bandar macam tamadun Mesir Purba ni. Kamu hanya sebut antara bandarnya ialah Tinis. Dia ada pusat pentadbiran tapi kamu sebut antara bandarnya adalah Tinis. Tetap dapat markah untuk Tinis tu. So markah kamu yang ketiga. Menjalankan aktiviti apa tadi? Pertanian. Markah lagi. Kan, kawasan sekitar dia subur. Sebenarnya subur tu pun dapat markah lagi sebenarnya.
Belum lagi kita sebut tentang sungai. Kan? So kita sebutlah lokasi dia, dia berada dekat mana. So akan dapat markah juga dekat situ. So dapat itu antara cara kalau kita nak ingat macam mana kita nak ingat untuk pembentukan tamadun. Kan? Pembentukan tamadun. Okey. Jadi next cikgu nak sentuh dengan kamu ialah mengenai ciri ataupun sumbangan. Sumbangan tamadun. Dan kalau tajuk ni lah naik dalam exam, soalan tentang sumbangan ni confirm dia akan tanya. Mesti sure punya dia akan tanya mengenai sumbangan tamadun. Tengoklah dia tanya mengenai sumbangan tamadun apa. Contoh Contoh dia tanya mengenai sumbangan tamadun Mesir Purba. Kan? Katalah tamadun Mesir Purba. So, apa sumbangan tamadun Mesir Purba? Okey. Satu, kita ingat dulu keyword dulu. Kan? Lepas tu nanti kita buatlah ayat dia. Kan? Okey. Sumbangan tamadun Mesir Purba adalah seni bina piramid. Okey. Kalau soalan ni naik dalam esei, seni bina dapat 1 markah, piramid dapat 1 markah. Contoh, kalau dia tanya huraikan sumbangan tamadun Mesir Purba. So, sumbangan tamadun Mesir Purba ialah dalam seni bina. Full stop. Kan? Lepas tu kita kata tamadun Mesir Purba telah membina piramid. Markah yang kedua. Sebab tu cikgu tulis kat sini seni bina piramid. Tapi kalau dalam soalan struktur, seni bina piramid dikira sebagai biasa standardnya dikira sebagai 1 markah saja. Tu untuk tamadun Mesir Purba, seni bina piramid. Okey. Yang kedua adalah teknik pembinaan dia. Di mana teknik pembinaan dia guna batu bata. Okey, dia guna batu bata untuk bina piramid tersebut. Okey. Kemudian kita tengok pada sistem pendidikan. Dia berlaku perkembangan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni banyak kita boleh cerita kat sini. Sistem pendidikan contohnya anak-anak golongan atasan saja. Kan, yang diberi pendidikan. Kan. Lagi satu, pendidikan ni juga kita kata antara, kita katalah pendidikan ni dikendalikan oleh ataupun diurus oleh rumah ibadat. Oleh rumah ibadat macam tu. Kan? Dan kemudian daripada sistem pendidikan ni lah nanti yang akan melahirkan golongan jurutulis. Kan adalah golongan jurutulis kat situ. Kadang-kadang soalan untuk sistem pendidikan dia suka tanya juga tau untuk soalan struktur. Kepentingan cerita dia suruh kita cerita mengenai sistem pendidikan tamadun Mesir Purba. So kita boleh masukkan kat sini. Kan? Okey. Kemudian yang keempat, kan kita ambil poin yang utama dulu. Yang keempat adalah ciptaan kertas. Kalau ciptaan kertas ni jangan lupa tolonglah letak tentang pokok papyrus. Ciptaan kertas ni telah membawa kepada telah dicipta dengan menggunakan pokok papyrus yang tumbuh melia di sepanjang Sungai Nil. Kan? Sekejap, betulkan sikit ejaan ni. Okey. Kemudian yang kelima, kan, kalau kita ciptaan kertas, kan, lepas tu kita ada tulisan. Tulisan apa tadi? Kalau untuk Mesir Purba, kita ada tulisan hieroglif. Kan? Kemudian dia ada lagi perkembangan dalam ilmu perubatan. Dalam perubatan ni kita tengok telah melahirkan pengamal perubatan. Dia juga telah, selain pada melahirkan, dia juga telah mumia mayat. So diguna kat sini ilmu-ilmu sains yang dia pakai kat sini kan. Sama ada fizik, kimia,
Kan, perubatan. Ilmu-ilmu perubatan, pembedahan sebagainya. Dia akan pakai kat sini di dalam perubatan dia. Kemudian yang ketujuh, kan, kita ada tentang ilmu matematik. Perkembangan dalam ilmu matematik. Ilmu matematik ni dia melibatkan algebra. Sorry ejaan. Kan, algebra. Kemudian dia ada geometri. Kadang-kadang geometri ni dia boleh diri sendiri ke apa. Kan, dan dia juga akan melibatkan astronomi juga. Kan, so ada kaitan lah juga dengan ilmu matematik kat situ. Biasanya ilmu matematik ni dia gunakan untuk buat apa, kawal banjir. Kat sini dia buat terusan dia buat sistem pengairan kat sini. Dan contoh raja yang terkenal yang buat sistem pengairan ni, kita ada Fir'aun Senusret. So lama sikit sebut Senusret sebab dia ada 2 U. Senusret 3. Yang ni contoh lah yang dia bina sistem pengairan kat situ. Okey, kemudian yang ke-8, kalender. Kalender yang dicipta oleh tamadun Mesir Purba, dia ada 365 hari dalam tempoh 12 bulan. So, ini cikgu cerita detail sikit, ada poin-poin dekat belakang. Kamu tengok sahaja poin utamanya iaitu tengok kepada sini. Pertama, ingat piramid. Kedua, ingat dari segi binaan dia. Teknik binaan dia, ingat batu bata dia. Yang ketiga, ingat pendidikan. Keempat, ingat kertas. Kelima, hieroglif. Keenam, perubatan ataupun ilmu perubatan. Yang ketujuh, matematik. Yang ke-8, kalender. Cikgu kata kalau kamu sebut lagi tambahan dekat sini kalau kamu sebut lagi untuk contoh geometri, kadang-kadang geometri pun dia akan boleh berdiri sendiri dan juga astronomi. Dia akan boleh berdiri sendiri kat situ. So tambahan lagi lah. So kalau kamu tak ingat nafas kat bahagian belakang ni sekalipun, kalau soalan tanya mengenai sumbangan tamadun Mesir Purba, kamu sebut je sumbangan tamadun Mesir Purba ialah dalam seni bina piramid. Selain itu, ia juga telah memperkenalkan teknik pembinaan dengan menggunakan batu bata. Kan? Dan berlaku juga perkembangan dalam sistem pendidikan. Tamadun Mesir Purba juga telah membawa kepada perkembangan sistem pendidikan. Kan? Tak terurai pun yang kat belakang, tak apa. Yang penting poin utama kamu ingat dulu. Kan? Di samping itu, tamadun Mesir Purba juga telah mencipta kertas. Kan? Tulisan hieroglif turut diperkenalkan oleh tamadun Mesir Purba. Kan? Malah ilmu perubatan telah mula dipraktikkan di dalam masyarakat tamadun Mesir Purba. Dan apa lagi? Guna penanda wacana lagi. Selain itu, ilmu matematik juga telah digunakan dalam tamadun Mesir Purba. So kita tambah lagi kalender. Kalender mula diperkenalkan dalam tamadun Mesir Purba. So kalau kita tengok kan, kita buat ayat setiap satu poin tu, kita buat ayat sendiri je tanpa kita menghuraikan lagi poin yang lain, tetap juga kamu dapat markah untuk poin yang kamu bagi ni. Contoh kat sini, antara poin yang kamu bagi dekat sini kan, kita akan ada ni 1, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kat situ lah kalau kita ambil ini 8 kan. So ini dah jadi automatik, kamu dah ada kat tangan kamu, dah 8 markah dah ada kat tangan kamu. Kamu belum cerita lagi tau mumiakan mayat. Kamu belum cerita lagi tau sistem pengairan. Kalau kamu cerita je sistem telah membina sistem pengairan melalui ilmu matematik, dia telah membina sistem pengairan, dapat markah lagi. Sebab tu cikgu kata, benda pertama penting hafal dulu apa? Keyword. Hafal dulu keyword dulu.
Bila dah hafal keyword ni, kamu nak buat ayat kamu bentuk macam mana sekalipun, kamu buatlah. Tak ada masalah. Kan? Asalkan ayat kamu mesti, nanti kalau bina ayat, mestilah ayat yang lengkap. Cik kata lagi, maksudnya mesti ada subjek dan juga mesti ada predikat. Itu je. Kan? Ni untuk apa? Untuk kita nak bina ayat. Kamu dah belajar dalam bahasa Melayu, cikgu rasa. Kan? So, kamu tahu macam mana nak bina ayat yang lengkap. Cadanganlah kamu buat dengan kamu sendiri. Tapi guna poin-poin ni je. Gunalah penanda wacana dan sebagainya untuk mengukuhkan poin kamu. Kan? Itu untuk Mesir Purba. Kan? Kita pergi kepada Tamadun Indus. Tamadun Indus tak sama macam Tamadun Mesir Purba sebab dalam Tamadun Indus, kita pergi pada Tamadun Indus, sumbangan sumbangan Tamadun Indus ni, kita boleh pecahkan dia kepada dua je. Iaitu perancangan bandar dan juga kita kata yang keduanya ialah perancangan bandar, yang kedua adalah sifat dia keterbukaan dia, sifat keterbukaan dia. Dia ada dua tu je. Tapi kita kena hurailah kat bawah tu. Kan? Jadi macam mana kita nak hurai kat bawah tu untuk Tamadun Indus? Yang pertama kita akan cerita mengenai perancangan bandar. Kalau ditanyalah mengenai sumbangan Tamadun Indus, so kita akan sebut tentang perancangan bandar. Perancangan bandar dia kita akan merujuk kepada Mohenjo-daro dan juga Harappa. Tamadun Indus dua ni je lah. Kalau yang kajian Dole apa benda tu, itu adalah pelabuhan dia. Kalau bandar dia, kita rujuklah kepada dua bandar utama ni. Jadi dalam pembinaan bandar dia telah menggunakan mengaplikasi ilmu matematik, kemudian dia plus dengan kesenian dan juga ilmu matematik dan kesenian dan bina kesenian. Itu dia. Kan? 2 kali kesenian cikgu nak tulis. Kan? Satu lagi kita boleh tambah, dia ada ilmu geometri. Okay, sebab tu dia bentuk dia kotak macam tu. Dan dalam perancangan bandar dia telah bertembung dengan Tamadun Mesir Purba dan juga Tamadun Mesir Purba dan juga Tamadun Mesopotamia. Pertembungan ni lah yang membawa kepada dia boleh cipta. Dia boleh buat, kita kata bandar terancang dia. Contoh kat sini bandar terancang ni kita nampak dia kita kata kita kata bentuk dia dia punya bentuk dia kita tengok dia segi 4. Kan? Sebab dia berblok kan, bentuk segi 4, dia ada jalan raya yang lurus. Kemudian mutu bahan binaan dia pula. Sebab bila dia ada pertembungan tamadun ni, kalau kita tengok tamadun Mesopotamia yang memperkenalkan bahan binaan dia dibuat daripada tanah liat. Cuma dia jemur je. Tapi datang kat Tamadun Indus ni, dia untuk nak meningkatkan kualiti bahan binaan dia, apa yang dia buat? Dia bakar dalam suhu yang tinggi. Suhu tinggi. Itu dalam Tamadun Indus, dalam perancangan bandar dia. Kan? Lepas tu kita pergi kepada yang kedua, iaitu sifat keterbukaan. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kamu boleh dapat markah kamu kat sini. Satu, kita kata bila sifat keterbukaan ni dia bertembung dengan mana tadi? Tamadun Mesir Purba dan juga Tamadun Mesopotamia ni. Jadi sifat keterbukaan dia akan menyebabkan mereka nanti akan bertukar pandangan. Itu satu. Dan selain bertukar pandangan, mereka juga nanti akan bertukar teknologi.
Itulah macam teknologi pembinaan tadi. Kan? Dan kita kata pengaruh luar kan dalam tamadun Indus ni, pengaruh luar telah disesuaikan ikut tempatan. Ini je kalau kita yang kamu perlu ingat dalam sifat keterbukaan ni. Kan? Okey, jadi kalau daripada sini kan, daripada sini, point kat sini, cuba kita tengok berapa markah kita akan dapat daripada sini kan. Satu, kita akan tengok perancangan bandar. Yang ni sah-sah kita dah dapat markah dah. Markah besar ni kita akan dapat kat situ. Kan? Jadi sumbangan dia dalam apa? Dalam ilmu matematik. Kita sebut kita menyebut ni. So kita dapat markah kat situ. Bertembung dengan dua tamadun ni, Mesir Purba dan juga Mesopotamia, dapat markah kat situ. Bangunan dia segi 4, mempunyai jalan raya yang lurus dan mutu bahan binaan dia. Kat situ kejap ada kawan yang masuk. Okey. Lepas tu kita lihat pula untuk sifat keterbukaan dia. So bertukar pandangan, bertukar teknologi dan juga mempunyai pengaruh dia disesuaikan ikut tempatan. Jadi jom kita kira berapa markah. Kita hanya hafal keyword ni je, tapi markah yang kita perolehi sekarang ialah ini 1, kita ambil yang besar dulu, ini adalah 2. 2 markah kat situ. Markah yang ketiga sini, 4 sini, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksimum dia tanya kamu hanyalah 8 markah sahaja. Kamu ada 10 yang ditunjuk kat sini. Sebab tu cikgu kata kat sini hafal lah. Kalau perancangan bandar bawah dia, kita hafal sini dah, bawah dia ingat matematik cukup. Kamu tak sebut ada seni bina geometri, kamu sebut matematik geometri. Tak apa. Dia sebenarnya asalkan kamu ada je perkataan tu di dalam jawapan kamu kan betul. Bertembung. Kamu tak ingat dua-dua tamadun ataupun kamu tak ingat yang mana satu, kamu salin je. Bertembung dengan tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia, tamadun Huangho contohnya. Kan kamu bagi je. Nanti dekat tamadun Huangho, contohlah kalau jawapan kamu ada tamadun Huangho tu, nanti pemeriksa akan bulatkan je. Tapi jawapan yang betul nanti dia tick. Maksud dia tak tolak markah pun. Jadi tak rugi tau. Jangan takut bagi jawapan. Kamu bagi je jawapan, asalkan jawapan kamu, bila kita marking, kita hanya cari jawapan yang betul. Mana satu jawapan kamu? Tu je. Dia tak ada, jawapan ni salah ni. Budak ni dia main-main ni jawab ni. Maka kena tolak markah ke apa benda. Tak ada. Tak ada istilah tolak markah. Paling tak pun dia akan tulis letak kasi tidak relevan. Tu je. Tapi dalam tidak relevan kamu, tiba-tiba terada dekat situ bertukar teknologi kan. Yang lain kamu cerita entah apa-apa kamu cerita kan. Tapi ada dalam yang kamu cerita entah apa-apa tu teknologi. Bertukar kan, bertukar teknologi kan. Automatik dapat markah kat situ untuk teknologi. Sebab tu dia kata, yang penting ingat keyword ni dulu. Kan hafal keyword yang ada ni dulu. Kan? So yang ni dah boleh dapat lah untuk 8 markah kamu. Kan? Okey. Dan yang terakhir sekali kita akan lihat tentang tamadun sumbangan tamadun Huangho. Sumbangan tamadun Huangho ni dia banyak sikit. Ya, sebab dia ada dalam aspek politiknya, dia ada dalam sosialnya, apa sebagainya. Okey, untuk sumbangan tamadun Huangho, dalam aspek politiknya, yang pertama ialah dia yang memperkenalkan sistem pemerintahan monarki. Ini yang diperkenalkan oleh tamadun Huangho. Dia ada sistem pemerintahan monarki. Dan dalam sistem pemerintahan monarki ni kita boleh selit juga kat sini, dia memakai gelaran maharaja. So raja dia pakai gelaran maharaja. So yang ketiga, dia amalkan konsep anak syurga. Konsep anak syurga ni dan kita kata mandat lah. Kan dapat mandat dari syurga.
Maksudnya kat sini, kalau raja tu dia memerintah, keadaan waktu tu tanaman menjadi subur. Kita kata apa lagi? Masyarakat hidup dalam keadaan yang aman. Maka rakyat percaya yang raja tersebut dapat mandat daripada syurga, mandat daripada Tuhan lah. Kan, jadi mereka akan patuh pada raja tu. Tapi masa pemerintahan raja ni tiba-tiba je berlaku peperangan, berlaku kebuluran, kering kontang, maksudnya musim kemarau berlaku kat situ. Bermaksud dia mula beranggap yang apa, raja ni dah tak dapat mandat dah daripada Tuhan ni. Maka mereka perlu apa, memberontak. Maka berlakulah pemberontakan di situ yang menggulingkan raja tersebut. Itu maksudnya konsep anak syurga dan juga mandat daripada Tuhan. Okey, ini kita tengok dalam aspek politik, kata. Yang ni aspek politik. Okay. Kita tengok pula dalam yang keempat. Yang keempat kita tengok dalam aspek ekonomi. Kan, ekonomi. Yang keempat ialah dia telah membina sistem pengairan. Kan, dia ada sistem pengairan. Kan. Kemudian sistem pengairan ni kita kata dia adalah untuk pertanian. Dalam masa yang sama, yang ditersekalikan dia pun tak apa. Kan dia ada juga sistem terusan. Sistem terusan ni biasanya digunakan, kejap cikgu bagi ambil ni. Okey, sistem terusan ni biasanya digunakan untuk apa tu? Untuk kawal banjir. Okay. Yang kelima, kita ada teknologi pembajakan. Ini diperkenalkan oleh tamadun Huang Ho. Teknologi pembajakan. Kemudian yang keenam, kita ada ciptaan cangkul dan juga sabit. Sebut cangkul pun dah cukup dah. Nak sebut sabit pun dah cukup dah. Nak sebut dua-dua pun okey, tak ada masalah. Kemudian dia ada pembinaan batas untuk tanaman. Yang ke-8 dia ada kita kata buat inovasi di mana kita kata alat pertanian. Kan, alat pertanian kayu tukar kepada besi. Kan. Kemudian dia ada yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 adalah sistem tulisan. So sistem tulisan dia apa? Sistem tulisan ni kita tengok dia berkembang nanti kan hinggalah sampai ke Korea apa benda dan sebagainya. Kemudian itu dalam aspek ekonomi. Kita tengok pula dalam aspek sosial. Aspek sosial yang ke-10 kita ada pemujaan roh nenek moyang. Sampai ke hari ini diamalkan kan. Kemudian cuma dulu guna korban. Sekarang kita kata dia dah guna bakar lah. Bakar barangan, perhiasan, makanan, apa benda sebagainya lah itu. Okey, kemudian kita ada konsep yin yang. Kuasa aktif dan juga kuasa pasif. Kan. Kemudian yang ke-12, sekejap ada kawan masuk. Okey, yang ke-12 kita ada Feng Shui. Yang ke-13 kita ada, dia juga telah memperkenalkan kalender. Cuma dalam tamadun Cina ni, kalau Mesir Purba tadi kita ada 365 hari. Kalau tamadun Cina ni, tamadun Huang Ho ni, dia ada 360 hari dalam tempoh setahun dan dia ada 30 hari sebulan. Kan? Yang ni setahun, kemudian ada 30 hari dalam sebulan. Kan? Ini digunakanlah untuk aktiviti dia punya nak menanam ke, nak menuai semua dia akan guna sistem kalender ni. Nak kahwin apa benda, semua dia akan tengok pada sistem kalender ni. Dan yang akhir sekali dia ada apa? The Art of War. The Art of War. So The Art of War ni kita kata karya strategi peperangan yang kemudiannya telah ditukar menjadi apa? Strategi perniagaan.
Jadi dalam tamadun Cina kalau kita tengok sangat banyak. Biasanya dalam tamadun Cina ni soalan untuk apa? Untuk bahagian ekonomi ni kan dia boleh berdiri dengan sendiri. Sebab tu cikgu asingkan. Kan cikgu asingkan untuk setiap tamadun ni. Kan dalam politik kita tengok tak banyak sangat lah. Kecuali kita ada monarki, kita ada dia pakai gelaran maharaja dan konsep mandat ni daripada Tuhan. Iaitu atau kita kenal sebagai anak syurga ni. Kan? Kalau dalam ekonomi banyak. Kita ada sistem pengairan dengan terusan dia. Kita ada teknologi pembajakan. Kita ada cipta cangkul dengan sabit. Kita ada bina batas. Kita ada alat tu, kayu ditukar kepada besi. Kita ada pula nanti, cikgu termasuk lah sistem tulisan ni dalam ekonomi ya. Sistem tulisan ni sebenarnya masuk dalam sosial. Kejap, cikgu ubah sikit. Sebab nanti cikgu akan share juga nota ni dalam grup soalan alang tu. Kejap, ada kawan baru masuk ni. Okay, jadi yang sosial tu kita masukkan kat situ. Okay, sekejap betulkan sikit note ni sebab nanti kita akan kongsi. So, ekonomi di sini. Okay, 9 ni kita ambil sistem tulisan tadi. Tulisan tadi apa? Tulisan apa dia? Ideogram lah. Tulisan ideogram. Itu. Kan, okay. Tulisan. Kemudian roh nenek moyang. Sekejap, ada kawan join. Kemudian konsep yin yang, feng shui, kalender dan juga the art of war. So yang cikgu highlight kan tu, kamu hafal lah keyword tu. Kan? Dan ekonomi ni biasanya, bila dia tanya kan, biasanya dia akan ya. Kenapa? Cikgu, Yang ni biasanya kalau sekali ekonomi. Yang mana? 2 kali cikgu tulis ekonomi. Oh, ekonomi. Ya. Cikgu pun tak perasan. Sorry. Terima kasih sebab ni. Okay. Sama-sama. Okay, yang ni kita ambil social. Okay, thank you. Kan, okay. Biasanya paling popular dia tanya untuk ekonomi. Dia akan minta untuk 6 markah. So kalau ekonomi untuk 6 markah kan. Dia akan pergi ni lah, kita ambil lah ni yang pertama kita akan tengok kepada ni. Yang kedua, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ditanya tentang ekonomi. Ini 4 ataupun 6 markah, inilah dia. Kan? Kalau tentang sosial, ingat sosial ni lebih kepada kepercayaan dia. Tulisan, kemudian kepercayaan dia. Roh nenek moyang, yin yang, feng shui, kan, kalender and the art of war. Jadi tengok kadang-kadang soalan dia akan tanya, tamadun Huanghu ni sebab dia banyak. Dia mungkin dia akan tanya, dalam aspek ekonomi dan sosial. So dia mungkin dipecahkan yang ni satu Roman, ekonomi satu Roman, sosial satu Roman. Kalau ekonomi satu Roman, sosial satu Roman, dia akan jadi 4 daripada ekonomi, 4 daripada sosial lah. Itu cara. Ingat keyword je. Lepas tu nanti kamu binalah ayat kamu sendiri. Kan? Okey. Dapat tu? Dan kalau soalan kebat, yang ni cikgu nak ni kan. Soalan kebat kadang-kadang dia tanya mengenai contoh dia tanya, dia bagi sumbangan apa yang Malaysia, apakah kebaikan yang Malaysia dapat daripada sumbangan tamadun Huanghu. Contoh untuk soalan kebat. Contoh soalan kebat untuk soalan daripada bahagian ni. Contoh dia bagi apakah pada pandangan anda, contoh sekejap kita balik ayat. Okey, pada pandangan anda, apakah yang Malaysia dapat daripada sumbangan tamadun, contoh dirujuk kepada tamadun Mesir Purba.
Kan contoh mungkin soalan kat atas tentang tamadun Mesir Purba. Jadi dia tanya apa yang Malaysia dapat daripada sumbangan tamadun Mesir Purba. Jadi kalau soalan ni, katalah kalau soalan ni dia tanya kepada kita, dia tanya kepada kita, paling mudah kita nak tahu kan. Kalau kamu tahu kalau kamu tahu dia punya sumbangan tamadun Mesir Purba, kita patah balik dekat sumbangan tamadun Mesir Purba. Jadi apa yang kita dapat? Kita dapat dari segi teknik binaan. Kita cerita macam tu. Kan, teknik binaan. Apa lagi yang Malaysia dapat? Malaysia dapat dari segi kita kata perkembangan dalam ilmu, maksudnya dalam sistem pendidikan, dalam perubatan, dalam ciptaan seperti ciptaan kertas ke apa, dalam ilmu matematik, kan, dalam kalender. Bermaksud kamu boleh tiru balik jawapan dekat sumbangan, kamu masukkan dekat sini. Cuma jawapan kita di sini, jawapan kita tak bolehlah kita cerita mengenai tamadun Mesir Purba. Contoh kamu cerita tamadun Mesir Purba telah memberi sumbangan, katalah kamu cerita ni sumbangan dalam dalam ilmu perubatan. Ikut kat sini, kamu dah tak menjawab soalan. Soalan dia bukan tanya mengenai tamadun Mesir Purba. Soalan dia tanya tentang apa yang Malaysia dapat. Jadi, jawapan kita mesti berkaitan dengan Malaysia. So, jawapan kita, Malaysia, kan, apa yang Malaysia dapat? Malaysia akan dapat, kita kata apa? Dapat, kita kata mungkin akan dapat pengetahuan dalam ilmu perubatan. Maksudnya macam tu. Nampak tak? So, kalau kita tengok daripada dua bahan ni kan, dua bahan yang cikgu bagi ni, dua bahan ni. Yang pertama, kita tengok Malaysia, tamadun Mesir Purba ialah dalam sumbangan. Ini membawa kepada sumbangan. Ini adalah sumbangan tamadun Mesir Purba. Kita tak nak yang tu. Kita tak nak sumbangan tamadun Mesir Purba. Yang kita nak sekarang ni adalah, kita nak apa? Kita nak ni adalah dalam sumbangan, jangan ambil colour lain sikit. Okay. Yang kita nak ni adalah sumbangan, lupa tukar, tak apalah, ambil warna ni je lah. Okay. Dia hanya nak tentang Malaysia sekarang. So yang kita nak sekarang ni adalah tentang Malaysia. Jawapan yang kedua ni berkaitan mengenai Malaysia. Jawapan yang pertama berkaitan mengenai Mesir Purba. Dan jawapan yang betul adalah jawapan yang ni. Sebab apa? Kita ada Malaysia. Soalan dia nak tentang Malaysia. Walaupun di dalam soalan, apa yang kita dapat daripada tamadun Mesir Purba, kita boleh ambil point di atas, tapi kita kena pandai, kita kena tukar point ke atas tu, kita jadikan dia sebagai jawapan kita. Tapi kita guna kat sini Malaysia lah. Malaysia akan dapat pengetahuan kan dalam ilmu perubatan seperti mumiakan mayat. Dengan ini kita akan menaik tarafkan lagi ilmu perubatan kita. Contoh, betul dalam seni bina pula, apa yang kita dapat daripada tamadun Mesir Purba sama juga. Kalau soalan ditanya tentang tamadun, tamadun apa? Tamadun Huangho pun sama juga. Kan apa yang kita dapat dari situ. Adakah sumbangan ataupun soalan berkaitan dengan pendirian. Adakah sumbangan tamadun Huangho memberi kesan kepada pembangunan negara kita? So kalau soalan yang lain yang cikgu bagi adakah sumbangan tamadun Huangho memberi kesan kepada pembangunan negara kita. Yang ni jangan takut bagi jawapan. So, apa yang kamu kena utamakan kat sini kan? Adakah sumbangan tamadun Huangho memberi kesan kepada apa? Pembangunan negara kita. So, kita akan tengok sumbangan dia dalam apa? Katalah dalam sistem, dalam ekonomi.
Sistem pengairan memberi kesan, kita pun katalah kita juga mempunyai sistem pengairan kita kan. Sistem pengairan dalam menjadikan kawasan di sekitar subuh. Itu jawapan itu dia akan jadi jawapan yang betul. Lagi apa lagi? Kalau kita tahu benda ni teknologi pembajakan. Kita telah menggunakan teknologi pembajakan, kita pakai. Cangkul dengan sabit pun kita pakai. Batas, kita pun bina batas juga. Alat pertanian tukar kepada besi, kita pun dah tukar juga kepada besi kan. Jadi kita tengok jawapan-jawapan ni kita boleh guna balik. Kita select lah yang mana jawapan yang kita hafal kan. Yang tengok kena-mengena dengan sini, kita boleh masukkan dekat sini. Kan? So itu ini cara kalau kita nak jawab soalan kebat. Tak sebetulnya soalan kebat tu kamu kena jawab, kamu kena fikir tau. Ada soalan kebat yang berbentuk macam cikgu bagi contoh ni kan. Ini antara contoh soalan kebat yang kamu boleh ambil balik soalan ke atas. Jangan takut. Jangan katalah soalan nombor 1A. Contoh jawapan tu dah ada dah dalam soalan 1. Contoh jawapan nombor 1A kamu dah jawab. 1B kamu dah jawab. 5 lah. Kalau soalan ni dia ada nombor 5. 5A, 5B, 5C. 5B ni mungkin ditanya sumbangan. Kamu dah bagi dah, cerita dah tentang sumbangan kamu. Kan? Soalan 5C ni dia tanya, soalannya contoh dia tanya ni lah. Apakah sumbangan Taman Huang Ho ni memberi kesan kepada pembangunan negara kita? Kan? So kalau kata soalan ni dia tanya pada kita kan. So apa yang kita nak bagi, kita boleh tengok balik dekat sumbangan, dekat jawapan yang ada di sini, jawapan ni, pilihan jawapan ni. Kan? Kita boleh transfer jawapan kita kepada 5C. Cuma cara kita jangan kita guna sumbangan. Sumbangan yang C kita ni mungkin kita kata kesan kan daripada sumbangan tamadun Huang Ho ialah apa kita cerita. Ialah dalam bidang pertanian. Kita ceritalah bidang pertanian yang ada dekat negara kita macam mana. Contohnya macam tu. Kan negara kita juga, Malaysia juga telah mempunyai sistem pengairan. Kita tak cerita mengenai apa ni tau, tapi kita curi poin daripada sumbangan dia dan kita boleh jadikan itu sebagai poin utama kita. Lepas tu barulah kita cerita tentang keadaan di Malaysia. Kalau sistem pengairan di Malaysia macam mana? Okey, ada soalan nak tanya, ada cikgu saya nak tanya, kalau saya bagi 2 contoh, satu betul, satu salah, ada markah tak? Ada. Sebab tu cikgu kata kat sini, jangan takut bagi jawapan. Katalah kamu bagi jawapan kamu bagi ni kan, ini semua jawapan kamu ni kan, kamu bagi mungkin dalam ada 2 perenggan kamu bagi. Kan, kata ini jawapan kamu. Mungkin sini jawapan ni tak betul. Kan, kalau tak betul, dia akan letak tidak relevan. Tu je. Tapi kalau jawapan kamu betul, katalah sini jawapan betul. Macam cikgu cakap tadi cikgu nak merah sekejap. Okay. Katalah ini jawapan betul. Macam cikgu kata tadilah, contoh kan, kita kata dengan sungai kan. Apa benda kan, okey, ini jawapan betul. Kamu bagi beberapa. Ada jawapan yang salah kat sini lah. So dia paling-paling tak dia bulatkan yang ni. Maksudnya kat sini dia akan tulis salah fakta ke apa. Kan? Tapi tak ada efek markah pun. Dia tak ada efek markah. Dia cari lagi, ada pula jawapan kat sini. Dapat markah lagi. Sini pun ada jawapan. Dapat markah lagi. So dapat markah lagi. Dapat markah lagi. So macam tu. Dia akan kira sekarang ni, lepas tu dia akan kira sekejap cikgu admin orang sekejap. Dia akan kira nanti berapa markah yang kamu dapat. So kat sini dia akan dapatlah lebih kurang dalam 4 markah contoh. 5. Kat sini 5 kan. Kalau dia maksimum dia 4 je, 4 markah lah. Kalau dia maksimum dia 8 ke apa, so dia boleh dapat 5 markah ke apa. So terpulanglah kepada peruntukan markah. Sebab tu peruntukan markah, tengok berapa markah yang diberi. Pertama kali tengok soalan, kamu tengok di bahagian hujung tu berapa markah diminta. Dia minta 4 markah contohnya. So kita tahulah paling kurang pun bisa ada 4 poin yang ada kat kamu. Kalau contoh, 1 contoh salah, 1 contoh betul, dia akan tengok contoh yang betul dapat markah, contoh yang salah tu dia akan apa? Tidak relevan lah. Dia akan, katalah contoh kat tengah ni je salah. Panjang sikit kan? So dia akan letak tidak relevan. Macam tu.
Dalam kamu duk buat-buat ni, tiba-tiba ada sikit coek kat sini, jawapan kamu betul. So kamu dapat markah. Sini semua tak betul ni. Ni semua tak betul. Tidak relevan, semua tidak relevan. Tiba-tiba kat sini kan ada jawapan kat sini. So kamu akan dapat markah kat sini satu. So dalam ni jangan takut bagi jawapan. Bagi semaksimum mungkin jawapan kamu. Okay. Ada lagi soalan? Kalau berkaitan dengan tu. Kalau soalan fakta biasanya ni memang soalan fakta. Ini biasanya memang soalan berbentuk fakta. Macam contoh cikgu kata tadi lah. Mungkin dia tanya proses pembentukan tamadun. Huang Ho. Itu je lah. Kita tak boleh nak tukar fakta dah. Kita tak boleh nak cerita lebih lanjut tentang apa-apa benda yang lain kan. Ikut logik akal kita. Kan? Sebab apa? Sebab fakta yang mana ada itulah dia. Kan? Soalan B kalau bahagian ni biasanya dia akan tanya pembentukan tamadun. Soalan B dia akan tanya mengenai sumbangan. Apa sumbangan tamadun? Kan? Itu. Soalan C pula dia akan tanya mengenai soalan keempat lah yang berkaitan mengenai tamadun. Tamadun tersebut ataupun dibuat umum. Mungkin dia kata sejauh manakah sumbangan tamadun dunia telah membawa kepada perubahan, telah membawa kepada kemajuan negara kita. Perubahan kepada kemajuan negara kita. So kita akan rujuk kepada perubatan dia. Kita akan rujuk kepada ilmu geometri, ilmu matematik, sistem pendidikan. Secara umum lah. Kita boleh ni umum lah. Mana-mana tamadun kita boleh rujuk kat sini. Poin-poin yang cikgu sebut tadi lah. Ilmu perubatan, geometri, apa benda tu. Itu adalah kita pegang sebagai poin utama kita. Daripada contoh soalan tu terus je kita buat dulu secara kasar geometri. Buat dulu pula matematik. Kan? Contoh perubatan. Kan? Kita buat draft dulu. Kan apa lagi? Kita kata pendidikan. Contoh lepas tu daripada sini kita bina ayat kita sendiri. Kan? Daripada situ. Kita tahulah perkembangan tu yang bawa pada kemajuan negara kita. Okey. Dengan adanya perkembangan dalam ilmu geometri. Kita pun boleh ceritalah. Contoh kalau dekat Malaysia ni, apa bangunan yang menggunakan ilmu geometri ni? Mungkin kita boleh bagi contoh macam Bandar Putrajaya contohnya. Bangunan di Putrajaya. Kan? Ataupun kita bagilah contoh bangunan dekat KL ke yang mana yang ada kat KL ke apa kan yang menggunakan ilmu matematik semua guna. Atau KLCC apa benda pun kita boleh pakai kat situ. Tak ada masalah dalam sembina. Bila kita kata ni dalam pembinaan, kan, iaitu memberi sumbangan pada pembinaan, kita akan katalah Malaysia telah telah membina bangunan pencakar langit yang ni lah, yang diiktiraf dunia seperti KLCC. Contoh tu. So, bila kita dapat poin-poin ni lah nanti kita akan kembangkan bagi jadi jawapan kita. Sebab tu, cikgu selalu pesan, bila kita ingat, kita hafal tentang sumbangan, sebenarnya sumbangan ni ataupun ciri ke apa, ia akan membantu kita untuk menjawab jawapan dalam soalan kebat. Kalau soalan ni dia tanya berkaitan masih lagi ada kaitan mengenai soalan dekat atas. Okey. Ada satu lagi soalan kebat, tiba-tiba dia tanya mengenai cadangan kita. Kalau soalan cadangan, kita kena kemukakan satu cadangan baru. Contoh, mungkin dalam ilmu, dia tanya mengenai ekonomi, perkembangan ekonomi di dalam tamadun Cina. Tadi kan sumbangan dia dalam tamadun Cina tadi. Kan dalam pertanian lah, dalam ekonomi. Okey. Bila dia tanya cadangan, cadangan contoh dia tanya berikan cadangan cadangan anda untuk memajukan Malaysia dalam bidang pertanian. Contoh yang ni. So, kamu kena bagi cadangan kamu. Okey. Sekarang, cikgu nak masuk slot yang kedua mengenai soalan kebat, iaitu stok jawapan kebat. Yang ni kalau anda
anak murid cikgu ni, cikgu memang suruh hafal. Sebab stok jawapan kebat ni kita lihat stok jawapan ni kita boleh gunakan dia dengan untuk banyak jawapan. Banyak jawapan kita boleh pakai dia. Okey. Yang ni kamu boleh, ni lah Sadia nanti pun cikgu akan kongsi jugalah dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Yang pertama, ingat menguasai ilmu pengetahuan. Okey. Ini jawapan pertama, stok jawapan kebat. Yang kedua, yang ni yang kamu kena hafal. Kemudian menguasai pelbagai kemahiran. Okey. Yang ketiga, menguasai sains dan teknologi. Okey. Daripada sini, kalau kita kuasai ilmu pengetahuan, kita akan dapat melahirkan golongan intelektual. Kalau kita ada pelbagai kemahiran, kita akan melahirkan tenaga mahir ataupun pakar. Kalau kita kuasai teknologi, kita akan dapat melahirkan, kita akan dapat buat inovasi. Satu. Dan yang kedua, kita akan dapat buat R&D. R&D ni Research and Development. Maksudnya kat sini buat penyelidikan dan pembangunan. Kan, buat penyelidikan kat situ. Okey. Apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini, kan? Ingat, yang ni ingat ilmu pengetahuan, ingat pelbagai kemahiran, ingat sains dan teknologi. Okey. Kalau untuk ilmu pengetahuan ni, dengan adanya ilmu pengetahuan nanti kita akan dapat melahirkan golongan intelektual. Dengan bila kita kuasai pelbagai kemahiran, kita akan dapat melahirkan tenaga pakar. Kalau kita dapat kuasai sains dan teknologi, kita akan dapat buat inovasi. Dan kita akan dapat buat penyelidikan, R&D lah. Okey, di sini markah yang kamu akan dapat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dah di sini dah ada 7 jawapan. 7 jawapan. Okey. Kita hanya sesuaikan dia ikut kehendak jawapan saja. Contoh, kehendak soalan. Okey, jawapan ni adalah jawapan yang berbentuk cadangan. Apa yang perlu kita buat? Kan? Apa yang kerajaan perlu buat? Okey, contoh kat sini. Berikan cadangan anda untuk memajukan Malaysia dalam bidang pertanian. Okey, jawapan dia. Kalau kita ambil pada stok jawapan, kita ambil dulu nombor 1. Kan? Jadi ilmu pengetahuan. Jadi cadangan saya untuk ingat bila kita buat soalan, kita mesti apa? Start dengan pangkal soalan kita. Kan? Jadi cadangan saya untuk memajukan Malaysia dalam bidang pertanian ialah dengan rakyat Malaysia mestilah menguasai ilmu pengetahuan. Kan? Hal ini secara tidak langsung akan dapat melahirkan lebih ramai golongan golongan intelektual di negara kita. So jawapan yang kedua kita. Kan? Lepas tu kita bagi lagi. Selain itu, kita juga mestilah menguasai pelbagai kemahiran. Seperti, letaklah nak bagi contoh kat sini, selitlah contoh. Seperti apa? Kemahiran apa? Mungkin kemahiran dalam perubatan ke? Sekejap ada kawan masuk. Okey. Kemahiran dalam perubatan ke apa? Kan? Okey. Kemudian kita kata malah kita kata apa? Tenaga pakar kita mestilah memperbanyakkan lagi tenaga pakar dalam negara kita. Kan? Terutamanya dalam bidang apa? Pertanian, sebab soalan kita berkaitan mengenai pertanian. Jadi bila kita kata menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian, golongan muncul golongan intelektual yang lebih ramai lagi dalam bidang pertanian, kan?
Kemahiran, pelbagai kemahiran, tak kisahlah dia nak buat kemahiran apa pun yang berkaitan mengenai pertanian. Sama juga tenaga pakar dalam bidang ni, kemudian sains dan teknologi. So kita juga dapat mestilah menguasai sains dan teknologi. Dan kita kata ni lah cadangan kita lagi, kita buat inovasi. Seperti buat inovasi apa? Mungkin kita kata cara siram pokok yang lagi lebih efektif ke apa. Kan? Kemudian menggalakkan kerajaan untuk membuat penyelidikan. Kan? Rakyat digalakkan untuk membuat penyelidikan dalam bidang pertanian untuk menambah, kita kata mungkin mutu ke apa benda. Kan? Okey, dekat situ ini stok ni katalah cikgu tukar, beri cadangan anda untuk memajukan Malaysia dalam bidang perindustrian. Tetap jawapan ni kamu boleh pakai. Kan? Atau soalan untuk menjaga kedaulatan negara. Jawapan ni juga kamu boleh pakai. Bagaimana kita nak jaga kedaulatan negara kita? Kita mestilah menguasai ilmu pengetahuan. Kita mesti ada ramai golongan intelektual. Kita mesti mempunyai ramai yang mempunyai pelbagai kemahiran dalam negara kita. Kita ada ramai tenaga pakar. Kita menguasai sains dan teknologi. Kita buat inovasi. Kita buat R&D. Maksudnya itu kalau kita nak menguasai, kalau kita nak mengekalkan kedaulatan negara kita. So untuk jawapan ni, kamu boleh guna sama ada untuk kedaulatan negara, boleh pakai. Kan? Kamu nak pakai untuk kemajuan negara, bagaimana menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju ataupun setaraf dengan negara maju. Ataupun kita kata untuk ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi negara. Kan? Meningkatkan ekonomi, boleh pakai juga. Kan? Macam juga tadilah, untuk kita kata meningkatkan pertanian. Kan? Perindustrian. Macam-macam lagi jawapan yang kamu akan jumpalah nanti. Macam-macam jawapan lagi yang berkaitan yang kamu boleh pakai. Biasanya soalan keempat dia akan ada 6 ataupun 8 markah. Standard dia 8 markah. Kita dah ada 7 stok jawapan. Kalau tentang kedaulatan tadi, apa kita nak tambah lagi? Kita mestilah memperkuatkan pertahanan negara kita. Dah cukup 8 kat situ. Kan, kita nak tambah lagi. Kita mestilah menambah bilangan tentera ke apa. Kan, mungkin kita kata latihan bersama dengan pihak negara luar ke apa, negara jiran ke apa. Berbaik dengan negara jiran ke apa, nak jaga kedaulatan kan. Maksud kita berbaiklah dengan negara jiran. Itu pun antara jawapan yang kamu boleh bagilah kalau dia tanya tentang kedaulatan. Kalau kemajuan pun ni kita tambah lagi. Kalau kemajuan ni kita akan tambah lagi. Mungkin kita kata menjalankan perdagangan dua hala dengan negara yang lain. Kan? Menambah ekspor negara kita. Kan? Menambah kita membuat pengeluaran yang lebih baik dalam bidang-bidang tertentu ke apa. So kita boleh masukkan kat situ. Jadi itu Jadi ini adalah stok jawapan kebat, 7 jawapan dah ada. Kalau soalan dia tanya mengenai cadangan kita ataupun apa yang perlu kerajaan buat. Dia tak tanya kamu, dia tanya kamu rasa apa yang kerajaan perlu buat. So kita katalah apa yang kerajaan perlu buat ialah menggalakkan rakyat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Maksudnya macam tu. Menggalakkan rakyat untuk menguasai pelbagai kemahiran. Kalau kerajaan yang perlu buat, kita sebutlah macam tu. Menggalakkan. Yeah. Ataupun dia tanya soalan mungkin, dia suruh kita bagi cadangan ataupun yang Malaysia perlu buat. Kan? Perkara tu sebenarnya dah ada pun. Contohnya infrastruktur. Kerajaan dah buat infrastruktur dah. Dia dah bina macam-macam infrastruktur. Tapi kita nak guna infrastruktur tu juga. Boleh kita kata menambah baik infrastruktur. So kata apakah cadangan kita lah untuk kerajaan perlu lakukan untuk memastikan kita menjadi sebuah negara maju. So kita tambahlah menambah baik. So kita guna kata infrastruktur kerajaan dah buat kan. Menambah baik. Sama juga kalau macam ilmu macam kita kata IPT, Institut Pengajian Tinggi, universiti.
Universiti dah banyak tubuhkan dah. Kita nak kata jawapan kita tentang universiti, kita nak kata menambah lebih banyak lagi universiti yang ada di dalam negara kita. Maksud itu. So kita dah memberi kepada cadangan baru kepada kerajaan untuk tambah lebih banyak lagi universiti yang ada. Okey. Okey. So ada kawan kamu kata tu kan, okey, dapat peluang pekerjaan. So itulah kita pandai kat sini. Soalan kebat kalau ikut kan, di dalam kita jawab soalan kebat, cikgu nak cerita sikit. Soalan kebat, kalau kamu dapat jawab soalan kebat ni, kamu dah boleh lulus dah pun. Sebab soalan struktur kan, di setiap hujung soalan biasanya standard 3 atau 4 markah. Katalah cikgu ambil 4 markah 4 kali 4 soalan. Soalan struktur ada 4 soalan kan. 4 kali 4 soalan bermaksud di sini kamu dah ada berapa markah? 16 markah kat sini. Kan? Soalan esei, kamu jawab 3 esei soalan kebat, tak semestinya ni kadang-kadang B pun dah ada dah soalan kebat. Kita ambil yang paling asas je. Darab dengan 8 markah, standardnya dia 8 markah soalan kebat. Bahagian C tu. Kan soalan esei biasanya bahagian C ni. 3 kali 8 kita dah dapat berapa? 24 markah. Kalau kita gabung, kita dah dapat 40 markah. Yang 40 markah ni ikut logik akal. Faham tak logik akal? Bermaksud jawapan ni dia akan pergi mana-mana jawapan yang munasabah. Kamu tak baca tentang tajuk tersebut, kalau soalan umum dia tanya macam ni lah, macam contoh-contoh yang cikgu bagi ni kan. So, kamu bolehlah ambil agak-agak kamu ikut logik akal. So, 8 markah, bagilah at least dalam 8 logik akal kamu tu apa. Kan? Ada yang kata, mungkin ada cikgu yang ajar fakta, bagi 2 fakta, 2 huraian contoh untuk 4 markah. Kan? 2 fakta, 2 huraian. Cukup lah. Tak kisah betul itu. Tapi kalau cikgu akan minta kamu macam ni lah. Macam ni. Kalau 8 markah, keluarkan dulu 8 poin utama. Ini tentang soalan kebat. Kalau dia minta 8 markah untuk soalan kebat, tengok 8 markah. Kalau kamu buat fakta huraian ni, kamu berpegang masa kamu nak keluarkan poin utama, mungkin akan berlaku ulangan. Kalau cikgu nak kongsi dengan kamu, apa yang cikgu ajar dengan pelajar cikgu, kan, apa yang cikgu ajar, kan, cikgu akan keluar, kalau 8, keluarkan at least mesti dia ada berapa? Dia ada 8 poin. Dia mesti ada 8 poin. Ataupun tambahlah satu lagi. Kalau soalan tadi, dia tanya mengenai ini kan, stok jawapan kita ambil pada carangan untuk memajukan Malaysia dalam bidang pertanian. Okey, katalah kita ambil tadi, kuasai ilmu pengetahuan. Kan, kita keluarkan balik. Lepas tu pula golongan intelektual dalam bidang ni. Lepas tu pula kemahiran. Kemudian tenaga pakar. Lepas tu kita ambil sains, kuasai sains dan teknologi. Lepas tu kita ambil apa? Kuasai sains dan teknologi, kita ambil inovasi, buat inovasi. Kita buat R&D. Contoh kan, kita dah ada 7 ni kan. Okey, kita tambah lagi. Okey, dia tentang apa? Tentang pertanian. Bagaimana kita nak cadangan untuk memajukan Malaysia dalam bidang pertanian. Okey, buat hubungan diplomatik. Hubungan kerjasama, contoh kerjasama dengan negara jiran. Kita tambah lagi jawapan kita. So kita tambah lagi apa lagi? Tambah lagi mungkin ekspor. Okey, meningkatkan ekspor negara. Okey, bila kita bagi ni ada 9 poin utama ni. 9 poin utama ni, daripada sini buatlah ayat kamu. Kan? Buat ayat kamu sendiri. Bila buat ayat, okey, contohnya kita kata menguasai ilmu pengetahuan. Ini akan dapat hal ini. So bila kita guna penanda wacana kita tu
Kan penanda wacana kita itu, kalau cikgu ayat kedua cikgu suka guna penanda wacana ni. Hal ini. Kan? Mula kita ambil daripada ayat atas, cadangan saya untuk memajukan Malaysia dalam bidang pendidikan ialah dengan rakyat mestilah ataupun masyarakat mestilah menguasai ilmu pengetahuan. Kan hal ini kerana ia akan dapat melahirkan golongan intelektual. Kan? Bila cikgu pakai macam tu, hal ini bermaksud secara tak langsung, ini dah jadi fakta cikgu. Ilmu pengetahuan. Golongan intelektual dah jadi huraian kepada fakta cikgu. Jadi ini adalah fakta. Hal ini akan melahirkan lebih ramai golongan intelektual huraian kepada dia. Malah kita kata kita juga mestilah menguasai kemahiran. Kata ini fakta, ini jadi huraian kita. Ini fakta, ini akan jadi huraian kita, ini akan jadi huraian kita. Hubungan kerjasama pun mungkin boleh jadi fakta, ini akan jadi huraian kita. Dan kesan dia apa? Negara akan maju kan? Kesan ni kita kata inferen. Kalau kamu pernah dengar mengenai inferen, apa dia inferen? Inferen ni adalah kesimpulan kecil ataupun kita kata kesan daripada sini. Kesan dia kita duk cerita semua ni kan. Apa kesan dia? Kita kata akan meningkatkan imej negara. Inilah kesan. Meningkatkan imej negara. Ini adalah inferen kita. Okey. Dan kalau boleh selitkan contoh kat mana-mana. Contohnya tenaga pakar ke apa kan, inovasi. Inovasi seperti apa kita kata teknologi siram pokok contohnya lah. Guna drone kan sekarang kan, siram guna drone. Contohnya lah. Nah, so kita mesti contoh kat situ. Kalau tak nak contoh kat sini ada pertanian, seperti pertanian apa, padi ke apa, tu pulang kita letak contoh ke apa. Kalau kamu boleh dapat macam ni, ini bermaksud kat sini kamu ada fakta, kamu ada huraian, kamu ada huraian lanjutan, kamu ada contoh dan kamu ada inferen. Kalau cikgu unikan pada sinilah. So guna penanda wacana. Dan satu lagi yang kita kata guna dabus tu. Kan demi agar supaya untuk guna yang tu. Kan kita kata dapat melahirkan, kita kata membuat inovasi dan penyelidikan. Macam tu. Kan ataupun kita kata dapat dapat membuat inovasi untuk apa? Untuk mengeluarkan produk yang lebih berkualiti. Produk yang lebih berkualiti tu, itu pun kita kata huraian lagi kepada inovasi tu. Kamu akan dapat markah lagi kat situ. Sebab tu guna yang dabus tu. Kan? Yang demi, agar, bagi, untuk, supaya. Untuk kita nak sambung ayat kita. Selain guna penanda wacana. Penanda wacana yang biasa cikgu guna ialah ayat pertama cikgu mesti hal ini. Tu. Kan? Yang lain malah. Apa lagi yang kita nampak penanda wacana ni yang ada kaitan dengan ayat ke atas. Justru itu. Oleh itu. Maksudnya macam tu. Akhir sekali kalau kamu nak buat inferen kamu, kesannya ataupun kesimpulannya. Guna kesimpulannya pun tak apa. So daripada kita duk cerita kat atas ni kan, kesimpulan dia apa? Imej negara meningkat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya negara kita maju. Kalau kita sebut negara kita maju, kita balik menjawab kepada soalan ni. So dia akan jadi apa? Kita Q. Kita tulis balik soalan. Jadi dia guna perkataan maju, jangan kita guna perkataan maju. Kita kata dapat membangunkan negara. So sini tak ada perkataan membangunkan negara kan. So kita tukar dia kepada membangunkan negara. Kalau kita tak nak image tadilah. Kita kata kesimpulannya, kita kata ini akan dapat, kita kata membangunkan Malaysia setaraf dengan negara yang lain, negara maju yang lain. Itu boleh. Kan? Okay.
Ada soalan? Okey, so sekejap kita tengok pada soalan. Ada orang masuk. Okey, ada soalan. Saya nak tanya, contoh saya tulis ayat macam ni. Kerajaan perlu menubuhkan institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti untuk melahirkan generasi muda yang berilmu pengetahuan. Dapat berapa markah cikgu? Okey, cikgu baca Okey, jadi kerajaan perlu menubuhkan universiti pendidikan. Okey, universiti pendidikan tu, okey, kamu akan dapat 1 kat situ. Kan? Seperti sekolah dan universiti. Kan? Dia sebenarnya institusi pendidikan dapat 1, seperti sekolah dan universiti, insyaAllah yang tu kamu akan dapat markah yang kedua untuk kamu guna yang dabus tu untuk melahirkan generasi muda yang berilmu pengetahuan. Okey, dia akan ambil yang ilmu pengetahuan. So dekat sini kamu akan dapat 3 markah. 3 markah kamu datang dari 1 institusi pendidikan, 2 datang dari sekolah dan universiti, 3 datang dari berilmu pengetahuan, generasi muda yang mempunyai ilmu pengetahuan. So 3 markah yang kamu akan dapat kat situ. Okey, Romeshwari. Okey, tu yang kamu dapat. Cuma pasti. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Jadi pastikan jawapan ayat mesti buat ayat macam ni. Ayat yang lengkap. Jangan ayat tak lengkap. Jangan buat macam contoh macam Ramesh bagi kat atas tu kan dia bagi contoh untuk jawapan. Dia kan tak apalah itu draft kita. Kamu letak dapat peluang pekerjaan. Kalau dapat peluang pekerjaan dia sebagai macam tu je rugi. Daripada 1 markah kamu hanya dapat setengah markah je. Kamu mesti dalam ayat yang lengkap. Untuk nak dapat full mark kat situ. Okey. Jadi tu sebenarnya dia sangat mudah sebenarnya kalau kita nak dapat markah ni. Untuk soalan kebat ni. Kan? Apa-apa dulu soalan kebat kan, kamu tengok dulu soalan mana yang rasa boleh jawab. Lepas tu tengok pada soalan kebat dia. Dan kalau rasa tak cukup waktu, mungkin kamu banyak okey, kalau cikgu biasanya kalau untuk soalan kebat untuk soalan esei kan, tu tak apa, kita terus boleh jawab kat situ je. Kalau soalan esei, kamu dapat saja soalan, kamu keluarkan dulu point macam cikgu tunjuk ni. Ambil lebih kurang dalam 2-3 minit. Keluarkan point dulu. Bila kamu keluarkan point ni, baru kamu boleh bina ayat kamu dan kamu tahu jawapan kamu cukup ke belum. Kalau kamu terus buat, dia sama juga. Kamu akan start dekat tengah-tengah, kamu akan banyak fikir kat tengah-tengah tu dan kamu buang masa juga kat situ. Jadi, nasihat cikgu, kamu set macam ni. Kamu buat latihan untuk diri kamu sendiri. Untuk soalan esei, kan, 1 esei masa dia adalah 30 minit untuk kamu siapkan 1 esei. So kamu bolehlah tengok pada satu soalan latihan mana-mana kan. Cuba kamu siapkan 1 esei tu, kamu dapat siap tak dalam 30 minit. Jadi dalam 30 minit ni diikutlah kalau 4, 8 ke kan untuk A, B, C kan. Kita pandailah. Jangan 4 ni ambil masa sampai 10 minit. 4 ni kuranglah daripada 10 minit. Mungkin kita ambil yang ni, kita kata mungkin dalam 12 minit contoh. 12 minit, sini dalam 6 minit. Macam tu. Kan? Ataupun kita buat macam ni, kita ambil 6, ini ambil 10, ini ambil 10 minit untuk menulis sahaja. Maksudnya kamu ada 4 minit kan. 4 minit yang ada ni kamu gunakan untuk buat draft jawapan. Draft jawapan, jangan buat jawapan tu, draft kamu tu sangat panjang. Draft jawapan macam yang cikgu tulis ni. Inovasi, R&D, sains teknologi dah. Kalau sains teknologi, kamu sebut teknologi pun dah. Ini untuk supaya kita tak hilang point ni. Kan, tenaga pakar apa benda dah. Bila kita keluarkan point-point draft kita tu, draft kita ambil masa dalam 4 minit. So daripada situ, kalau kata kita ingat tak cukup, mungkin dia 8 markah, kita baru ada 5 point. Kan kita, masa kita dah lebih ni, kita tak apa. Kita tinggalkan dulu, kita terus saja buat jawapan. Buatlah jawapan kamu tulislah jawapan apa yang ada sebab dalam kamu menulis jawapan, bila kamu letak untuk, agar, sebab tu dalam ayat kamu, biasakan diri pakai agar atau untuk. Contoh kalau cikgu kata tadi
Kita mesti menggalakkan rakyat membuat inovasi agar dapat mengeluarkan barang yang berproduktiviti tinggi, berkualiti tinggi. Contoh macam itulah kan. Bila kita buat macam tu agar di belakang tu kualiti tinggi tu, barang yang berkualiti tinggi, markah lagi tu. Dan kamu dah tengah buat dalam jawapan kamu secara tak langsung, kamu dah tambah dah sebenarnya jawapan yang keenam kamu apa benda. Kan? Biasakan dengan tambah penyambung ayat ni. Penyambung ayat ni silap kamu boleh dapat markah banyak kat sini tau. Masa yang ada jangan tidur. Masa yang ada gunalah sebaik mungkin untuk kamu pastikan jawapan kebat kamu tu kamu boleh dapat markah penuh. Mungkin soalan esei nanti bahagian fakta kamu tak dapat penuh. Tapi jawapan kebat kamu boleh dapat jawapan tu penuh. Aim untuk jawapan kebat. Okey. Ada lagi soalan? Yang penting buat draft dulu. Kamu kena pandai bahagi ni. Cuba ambil masa 4 minit. Kamu ni kamu latih diri kamu untuk esei apa. 4 minit tengok satu set soalan esei tu. Kan? Cuba keluarkan poin-poin utama dia daripada situ. Dapat dalam 4 minit. Kalau terlebih 5 minit tu okey lah dalam 5 minit ke apa kan. Lepas tu daripada situ masukkan jawapan. Kamu dah tak payah fikir dah. Kamu tengok jawapan kamu terus salin je. Dan kalau rasa macam cakap kan, bila kita inovasi tu agar apa? Fikir kecil-kecil agar apa? Membangunkan negara ke apa, tak apalah, kamu bubuh je. Silap gaya membangunkan negara pun ada pemeriksa bagi markah juga. So kamu untunglah kat situ. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Kita dah 3.54. Okay, ada nak tanya lagi? Tak ada cikgu, tak ada. Kan? So untuk hari ni yang cikgu dapat kongsi dengan kamu untuk hari ni adalah mengenai ciri-ciri tamadun. Tolong ingatlah kalau untuk tajuk bab 1 ni 6 ciri-ciri tamadun ni kita kena ingat. Yang penting asas ni kita ingat yang ni dulu. Kan? Okey, kemudian yang kedua kita akan tengok kepada proses pembentukan tamadun. Kan? Ini proses pembentukan tamadun. Dan yang ketiga kita tengok kepada sumbangan tamadun. Kan? Ingat dulu keyword-keyword ni, tak payah nak hafal panjang kan, ingat keyword dulu. Proses pembentukan tamadun, sumbangan dia. Dan kemudian cikgu kongsikan dengan kamu stok jawapan apa? Kebat. Kan? Ini stok jawapan kebat. Kamu boleh guna di banyak jawapan yang kamu boleh gunakan. Kan? Lepas tu, itu inilah cara-caralah nak menjawab soalan kebat ke apa. Yang penting kalau bagi cikgu, buat draft dulu. Kan? Memang kamu akan kata kamu tak nak buang masa. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok soalan, kamu terus jawab pun, kamu akan terberhenti juga dalam minit yang keberapa sebab kamu dah tak ada idea dah. Poin kamu dah tak cukup. Tapi bila kamu buat draft, kamu boleh tengok mungkin kamu nak mulakan dulu dengan poin yang ketiga. Kalau poin ni ada 1, 2, 3, 4, 5 ni, mungkin kamu tengok yang ni dululah, letak yang ni dulu. Yang ni nanti ayat pertama kita. Kemudian baru kamu ambil yang ni pula. So kamu tanda lah yang mana yang kamu dah ambil. Kan 1, 2, baru 4. Contoh. So ayat kamu nanti dia akan jadi lebih tersusun. Berbanding kamu terus saja jawab, ayat kamu nanti kalau kamu pandai okey, tak ada masalah. Tapi kalau macam kamu teragak-agak, kamu akan jadi ayat kamu jadi caca merbah lah cikgu cakap. Kejap ada. Dan kalau kata kamu dah buat soalan ni, ingat cikgu kata 30 minit. Kalau lebih daripada 40 minit, kamu buat soalan ni je. So cikgu nasihatkan kamu berhenti dahulu, kamu pergilah cari pula soalan yang kedua kamu dan soalan yang ketiga kamu. Kalau untuk soalan esei, buat dulu. Kan? Lepas tu bila kamu buat soalan 3, buat soalan 4, kalau ada lebihan masa lagi, kan kamu buat 3 soalan, 2 dengan 3, ada lebihan masa lagi, kamu boleh tengok balik kat mana-mana, so kamu boleh tambah lagi jawapan dekat mana-mana. Kan? Walau kamu buat penutup dah, tiba kamu rasa kamu tambah lagi jawapan, kamu tambah aja. Kamu dah buat kesimpulan dah.
Tiba-tiba dalam kamu dapat ujian, kamu perasan jawapan ni ada satu lagi lah jawapan boleh masuk kan. Tak apa, kamu tulis je jawapan di bawah kesimpulan tu pula. Tulis ayat yang penuh lah. Pemeriksa akan baca juga jawapan ni walaupun kamu dah buat kesimpulan kat atas. Pemeriksa dia akan baca daripada A sampai Z. Maksudnya kamu tulis panjang ni kan, kamu tulis esei panjang macam ni, daripada ayat pertama kamu tulis sampai ayat terakhir kamu tulis, semua pemeriksa akan baca. Dia tak tinggal satu perkataan pun dia tak tinggal. Kan? Tu dia. Kalau kamu tulis draft dekat booklet kamu tu pun dia terpaksa kena baca juga. Okay. Jadi itu yang cikgu dapat kongsikan lah bersama dengan kamu. So nanti pun cikgu akan snap juga ni untuk cikgu beberapa bahagian ni untuk cikgu ni lah. Cikgu share di dalam grup Telegram nanti. So kita berhenti kat sini dahulu So apa-apa soalan boleh tanya di dalam kelas, di dalam grup Telegram. Okay, so sekian semua. InsyaAllah jumpa lagi lain masa nanti cikgu akan maklumkan bila. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.